Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam di alam maya untuk teman-teman yang sempat hadir dalam pertemuan kita malam ini. Apa khabar saudara? Siapakah yang pertama muncul? Saudara Diksi, apa khabar? Salam Perjuangan, Mustafa Ilyas, Muhammad Sofian Kamarudin, Saudara Man, Berakhir Derita, apa khabar? Saudara Asam Aimah Baba, Zazar, Syarifuddin, Man, banyak pula ada tu Man, dah ada anak pula ada Man ya. Saudara Razman, Razuna, Zazaz, Said Baharudin, Aman, Abdul Aziz, Saudara Fuad Rahman, apa khabar Saudara Fuad? Isyamuddin Ishaq, Zubaidi, Rosilla, Fairuz Yusof. Salam Dato', terima kasih Saudara Fairuz, Makhid, Alimah Musruh, Ramzul, Man dia merayakan tahun baru Cina Man Zoplot, Ruby, apa khabar Bi? Ruby Din bersama pasangannya Samsudin Mak Zain, Muhammad Dawawi, Muhammad Azmir, Muhammad Ali, Markim, Kama Ismail, Nenek Porah, Waalaikumsalam, Saudara Selaman Diuk, Yori Gobek, apa khabar? Raja Kamal, Raja Bazlan, apa khabarku? Semoga sihat, amin taulah. Terima kasih hadir sama malam bersama saya, Saudara Latif Arif, Saudara Taram Shah Saleh daripada Muar, dan beliau berkesalam pada semua Lan Ali, orang berprinsip, betul. Selamat malam. Apa kata orang berprinsip tadi? Dia kata PN makin berkembang, BN makin kuncup. Apa strategi UMNO itu? Takkan nak berada di bawah lagi. Sabar. Saudara Hashim Aliah, apa khabar orang Melaka? Saudara Mak Fauzi Buang, Fauzi, Jaafar Ahmad, Yuk, apa khabar Yuk? Ahmad Fauzi Buang dan Limah Hashim serta Sa'rangi, apa khabar saudara semua? Dan saya mengucapkan selamat berjumpa, selamat bertemu, dan selamat menekan like dan share. Juga jangan lupa saudara boleh santuni saya dalam apakah akaun dia, Facebook, lepas Facebook apa lagi? Saya pun tak nak tahu. YouTube, ya, boleh bertemu juga saya dengan YouTube, Saudara Munir Ahmad, Syanizam Nizam. Okey, saya harus memberi laporan tentang COVID-19 hari ini. 11 hari bulan, teman-teman kita warga keturunan Cina, mereka sedang makan besar di rumah. Dan kita mengucapkan selamat tahun baru Cina, Gongzi Pak Chai. Tahun ini mengikut kalender lunar tahun baru Cina adalah tahun berlambangkan lembu. Tahun lalu adalah tahun berlambangkan tikus. Jadi tahun lepas tebuk sana tebuk sini. Tahun ini mungkin ada yang lebih baik. Kalau di stock market tu dia panggil bull run. Mudah-mudahan ekonomi kita bertambah baik. Okey. Hari ini laporan daripada Kementerian Kesihatan masih lagi tidak menyenangkan, iaitu perkembangan untuk COVID ini sudah ada peningkatan. Semalam 3,288, tapi hari ini 3,384. Tidak ada berkurangan, malah bertambah. Menjadikan jumlah warga yang dijangkiti oleh virus corona sudah 254,988. Suku juta insan warga bangsa kita dijangkiti oleh virus corona dengan kematian sejumlah 13 orang. Jumlah keseluruhan adalah 936. Tinggal lagi lebih kurang dalam 64, naiklah 100,000. 1,000. Di Sabah nampak gayanya ada peningkatan. Semalam turun dari 180 132, hari ini 142. Di Labuan juga semalam 3, hari ini 14. Di Sarawak, semalam 135, hari ini naik 184. Sebagaimana saya nyatakan, berhati-hati sebab saya tengok dan saya lihat perkembangan di Sarawak itu ada peningkatannya, dan peningkatannya begitu mendata, akan membuat gelembung yang tinggi
Sebab daripada 84 dia naik 111, kemudian dia naik 135, hari ini 184. Jadi warga di Sarawak berhati-hati. Tambah-tambah lagi dalam musim perayaan ini, jaga penjarakan sosial di Sarawak. Begitu juga di Kedah. Aduhai cik, awaknya lagu ni. Semalam 48, hari ini 228 orang di Kedah. Meningkat begitu ketara sekali. Daripada 48 kepada 228. Begitu juga di Penang. Ingatkan di Penang dah lega lah. Memang tak ceroy lah. Mami, mama, mamu, awak cek lagu tu. Lah ni Penang semalam 59, hari ni naik tiba-tiba 144. Cuma di Perak tu, alhamdulillah ada kelegaan. Daripada 408 orang, hari ni turun 82 orang. Di Selangor walaupun ada penurunan, semalam 1757, tapi hari ini 1082, masih lagi ribuan. Jumlah keseluruhan di Selangor sudah 83,281 orang. Begitu juga di Kuala Lumpur, semalam 408, hari ini meningkat 435. Putrajaya pun semalam 4 orang, hari ini 7. Dan Negeri Sembilan alhamdulillah ada kelegaan daripada 157 kepada 89. Tapi di Melaka dia turun semalam daripada 203 pada 92, hari ini dia naik balik 101. Dan itulah yang saya katakan di Johor. Warga Johor berhati-hati sebab dia punya graf peningkatan, penurunan di Johor itu masih lagi tidak dalam keadaan yang selesa. Kerana semalam di Johor daripada 521 dia turun 369. Tetapi tiba-tiba hari ini dia terus naik pada 777 orang. Begitu juga di Pahang daripada 14 orang naik pada 21 orang. Di Terengganu juga semalam 24 naik 26. Di Kelantan juga semalam 44, hari ini naik 48. Dan di Perlis tidak dapat mengekalkan rentak sifar virus corona kerana 2 hari saja sifarnya. Hari ini ada 4 orang di Perlis. Begitulah keadaannya saudara. Apa yang berlaku di seluruh negara kita, COVID-19 masih lagi belum ada menunjukkan tanda-tanda usainya. Jadi saudara berhati-hati. Pada saudara yang sempat melayari laman ini, yang saya perlukan adalah like dan share. Sebab hari ini ada pencerahan yang agak menarik juga saya rasakan. Bagaimanapun, salam bala sungkawa, salam kesedihan, salam kedukaan. Mantan Timbalan Menteri Besar Selangor, Allahyarham Datuk Abu Sujat telah pun kembali ke rahmatullah taala wabarakatuh petang tadi. Beliau meninggal di rumahnya dan kini jenazahnya berada di Hospital Seksyen 7 di Shah Alam untuk urusan postmortem. Jadi kepada seluruh keluarga Allahyarham Datuk Abu Sujat, kita mengucapkan ucapan bala sungkawa dengan penuh kesedihan. Bersamalah kita sedekahkan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan, semoga Kau ampunilah segala dosa-dosa Allahyarham sahabat kami, saudara kami, Datuk Abu Sujat. Ya saudara, begitulah keadaannya. Hidup ini pertunangannya adalah kematian. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Walaupun kita berada di anjung kuasa, sampai waktunya kita akan kembali juga padanya. Semoga ini menimbulkan kesedaran pada teman-teman yang lain. Baik saudara, kehidupan mesti diteruskan. Jadi saya harus menyantuni saudara dengan e-commerce. Kalau e-commerce ni jangan lupa hubungi anak anda saya Al-Azhar 011-330-41241 011-330-41241. Bolehlah memesan untuk rendang tok ataupun baulu berdal dan juga kudapan seperti krepek bawang putih, krepek peria, dan juga saya suka krepeknya adalah krepek lupa itu dia gunakan telur masin. Boleh berhubung dengan Azhar ataupun nanti saya tengah sibuk di dapur lagi tu.
Siti Farehah 017-711-4300, 017-711-4300, Dendeng Manis Siti Farehah. Saya memberi pencerahan ni, saudara tak dapat jom, tapi saya aroma Dendeng Manis Siti Farehah itu terasa. Teruslah berhubung dengan beliau untuk mendapatkan pesanan Dendeng Manis Siti Farehah. Dan begitu juga dengan buah-buahan, boleh hubungi saudara Syauqi 012-357-5703. Ini untuk Lembah Kelang. Untuk anak-anak muda di Selangor yang ingin berniaga atau menjadi ejen makanan dimsum halal, boleh berhubung dengan Encik Zulkifli Haji Sudin 010-767-0371. Ya. Dan kepada mereka yang mau mencuba, iaitu pepes ayam R&B. Pepes ayam R&B, dia kata must try, sedap lah tu. Dan kuih-kuih segera. Boleh hubungi saudara Nizat, Nizad, saudara Nizat 013-872-9589, 013-872-9589. Itulah setakat hari ini e-commerce yang kita ada. Saudara Mak Syah, Assalamualaikum Datuk, semoga sihat. Terima kasih. Datuk ada urusan Merlimau Melaka, clear, terima kasih. Yang saya perlukan daripada saudara lain tak ada adalah like and share, supaya kita dapat berkongsi apa pencerahan yang saya berikan, dan juga boleh juga kita saling bertukar-tukar fikiran. Hari ini warga Ikram Malaysia mungkin mereka bercuti, jadi saya tak dapat kiriman, jadi tiada ini sabda junjungan. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Alhamdulillah. Tajuk perbincangan kita malam ini, islah kepimpinan mereka yang durjana. Mereka yang durjana. Kedurjanaan ini adalah orang yang akan membawa kemusnahan, kerosakan, kehancuran dan sebagainya. Orang durjana. Saudara Muhammad Yazid Abdul Razak, salam Datuk, maaf lah nak cakap, dia kata memang lembu sungguh Menteri Kanan Keselamatan tak ikut SOP. Rakyat kena makan 2 orang satu meja. Lebih kena saman. Menteri relax aja makan 8 orang semeja sambut Chinese New Year. Ini gambar-gambar yang tersirat. Saya katakan tadi, beberapa malam lalu pun saya kata, kalau kita melihat mereka dalam keadaan itu, ambil gambar, hantar ke balai polis lah, minta polis siasat, kerana mereka melanggar SOP-nya. Mereka membuat undang-undang. No one is above the law. Macam mana saya katakan, tidak ada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang di negara kita ni. Kamu wakil rakyat ke, kamu ahli parlimen ke, kamu menteri ke, kalau kamu salah, tetap salah. Wa imah kamu Perdana Menteri pun, tidak ada sesiapa pun mengatasi undang-undang. Saudara, bagaimanapun sebelum saya menyantuninya, kita dengar dulu apa kata pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Pak Nazil berkirim salam pada semua, dan inilah pantun dari beliau. Naik rakit merasa damai, pelancong dimuat dari perahu. Rakyatnya sedikit, menterinya ramai. Apa dibuat, rakyat tak tahu. Ini beliau membuat kritikan bahawa negara kita ni negara rakyatnya sikit, tapi menteri kita ramai. Apa yang dia buat kita pun tak tahu, saudara. Nizam tu angker, lancang faham. Saudara Nizam, lancang tu sebab kalau sebut lancang, saya teringat sahabat saya lah, saudara Syakar, Datuk Syakar Samsudin. Pantun kedua daripada Pak Nazil, kepekan kerpan beli gandum, cili serbuk, gula kisar. Negara berdepan, ekonomi merudum. Menteri sibuk, berbelanja besar. Ini masalahnya. Betul Pak Nazil, apa yang Pak Nazil culitkan dalam pantun itu, dia kata negara berdepan, ekonomi yang merudum, tapi menteri sekarang ni sibuk belanja besar. Itulah tadi 2 rangkap pantun kiriman daripada Pak Nazil dari Polis. Terima kasih Pak Nazil. Saudara, kita harus mendahulukan kebajikan rakyat. Sebab itu kebajikan didahului, rakyat disantuni. Tapi hingga saat ini, lembaga hasil dalam negeri ataupun jabatan yang menguruskan hal ehwal pemberian bantuan prihatin sepi. Saya tak tahu. Tidak ada pengumuman,
Dan tak tahulah teman-teman yang dapat tidak, tapi saya lihat rungutan masih ada, iaitu mereka cuma dapat 200 dan 300 ringgit. Bagaimana 1,600 yang dijanjikan? Ya, saudara Wan Rohana, orang awam berkumpul, ramai datang aja anggota keselamatan untuk keluarkan saman. Kalau orang ini Wan Rohana, ya, begitulah keadaannya kita ni. Kami pihak mana ni? Saudara Roses, Assalamualaikum Datuk. Good evening. Kami pihak indoor basking masih lagi tak diberi pelepasan. Sedangkan pembangunan etnik kreatif dah dibenarkan. Seksa kami di bawah ni jenuh tunggu. Dia saudara proses basking yang kebiasaannya dia tak boleh diadakan. Itulah keprihatinan pimpinan negara kita ni, kadang-kadang mereka terlepas pandang. Menteri kesenian dan pelancongan. Sebab itu saya katakan menteri ni tak tahu buat apa. Dia tidak mengkaji ke semua jabatan. Bagaimanapun kita berbicara juga tentang moratorium yang masih lagi beku, dan tadi ada persoalan bertanya dengan saya kata saya tak dapat apa-apa kenyataan resmi daripada pihak Bank Negara ataupun Menteri Kewangan. Cuma itu berhubung dengan lanjutan moratorium. Di pasar-pasar gini nampak gayanya warga bukan Melayu tengah letih. Sebab mereka berbelanja untuk sambutan Tahun Baru Cina, harga barangan meningkat mendadak yang bukan-bukan. Dia mendadak, bukan sikit-sikitnya mendadak. Saya tak tahu kenapa harga barangan keperluan harian, ikan, telur, daging, ayam dan sebagainya keperluan mendadak. Tak tahulah nak buat macam mana lah. Saya cuma boleh menyuarakan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Sebab itu ada dalam wall, siapa ke hantar kat semalam. Dia kata kenapa tidak Kementerian Pertanian melancarkan macam skim buku hijau. Zaman Tun Razak dulu ada skim buku hijau. Jadi sepatutnya digalakkanlah mereka yang punya tanah-tanah terbiar mengusahakan pertanian. Perlu, sebab saya melihat bahawa keadaan ini bukan sikit-sikit, kerana kita sudah mula menghampiri suasana yang semakin sukar. Jadi sebab itulah, sebab makanan semakin berkurangan saudara, sebab itu harganya naik. Sebab dalam sistem ekonomi, bila barangan itu demandnya itu tinggi, sedangkan produknya sedikit, harganya itu meningkat. Jadi rakyatlah yang terkesan. Saudara, kita mengharapkan supaya janganlah kali ini indah kabar dari rupa. Saya seronok sebab mungkin kalau akan datang, kalau terlaksana begini, tak payahlah saya nak mewar-warkan, nak bergaduh ataupun menjerit ataupun membalun ataupun kadang-kadang berlaku cercaan. Tapi kita mengharapkan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita, bukan indah kabar dari rupa. Sebab dia kata Kementerian Kewangan telah mengesahkan kumpulan wang simpanan pekerja sedang dalam proses memansuhkan syarat kemudahan pengeluaran air sinar. Alhamdulillah. Sepatutnya inilah dilakukan. Mungkin juga ini sebagai menyambut ketibaan Datuk Amir Hamzah yang bakal mengepalai kumpulan wang simpanan pekerja. Mungkin ini beliau hari pertama, mungkin beliau akan masuk ke pejabat kumpulan simpanan pekerja, melakukan kepelbagaian reform ataupun pembaharuan ataupun islah untuk warga di kumpulan wang simpanan pekerja. Alhamdulillah, tapi jangan indah kabari rupa ya. Sebab menurut menterinya pemangsa itu dilakukan selepas menerima nasihat Perdana Menteri berdasarkan maklum balas pihak awam. Saya berterima kasih pada saudara semua kerana bersama-sama dengan saya. Kerana kita setiap sama malam menyuarakan isu kumpulan wang simpanan pekerja. Begitu juga jangan kita lupa dengan wall-wall ataupun pelayar-pelayar yang lain yang membuat live, Saudara Datuk Lokman Adam, Saudara Ismi, begitu juga Saudara Iswadi daripada Parti Keadilan, Saudara Bob dan ramailah. Saudara Zaharin, walau sakit pun masih lagi sama-sama kita, Datuk Eman JR. Inilah antara teman-teman yang begitu orang Perak kata pedoh. Dia tak peduli nak cakap apa pun, kita akan menyuarakan. Tidak lain dan tidak bukanlah suara rakyat.
Jadi menurut Menteri Keuangan tadi, dia kata langkah ini diharap dapat membantu ahli-ahli Kepulauan Sebarang Pekerja mengharungi cabaran semasa akibat pandemik COVID-19. Jadi pemalsuan syarat bagi kemudahan air sinar ini akan membolehkan ahli Kepulauan Sebarang Pekerja yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran dari simpanan akaun satu mereka tertakluk pada baki yang ada. Jadi kita pun tahu bukan kita nak keluar sebarangan. Berapa baki yang ada? Saya bagi ahli yang telah memohon air sinar berdasarkan kriteria semasa, permohonan mereka akan diluruskan secara automatik tidak lama lagi. Itulah saya kata, jangan indah kabar dirupa, sebut tidak lama lagi. Masih lagi. Berikut perincian dia kata pengeluarannya. Bagi ahli yang punya simpanan sebanyak RM100,000 dan ke bawah, mereka boleh membuat pengeluaran sehingga RM10,000. Cuma pembayarannya tidak dibuat one off. Ya, pembayaran masih lagi dibuat secara berperingkat. Tak mengapalah. Janji dalam keadaan sekarang ni berapa pun, tapi janganlah kau permainkan kami. Dia kata pengeluaran pertama maksimum dan tempoh 6 bulan dengan bayaran pertama jumlah maksimumnya adalah RM5,000. Bayarkanlah. Jangan nak tunggu 6 bulan pula. Bagi ahli yang punya lebih dari RM100,000, mereka boleh membuat pengeluaran sehingga 10% daripada simpanan akaun satu mereka. Walau bagaimanapun, jumlah pengeluaran maksimum yang dibenarkan adalah sebanyak RM60,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga jumlah RM10,000. Masih lagi ada syarat-syarat dan sebagainya. Sebab itu saya katakan betul. Yang kita minta lain, yang dibagi lain, tapi tak apalah, janji bayarlah. Dan yang kedua, jangan letakkan syarat. Saudara Zul Muhammad PM8 memang terbaik. Hai. Zul Muhammad PM ke-8 memang terbaik. Terbaik, saudara, saya ketawa. Tu Datuk Najib bosku. Nah, bagi saya siapa yang terbaik dan sebagainya, saya tak kisah. Asalkan mana-mana pimpinan yang menyantuni masalah rakyat, kita kata okey. Kalau tak okey, tak okey lah bagi saya. Sekejap lagi kita akan baca. Jadi dalam pada itu saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara saya ni. Dulu sama-sama berkhidmat dengan saya dalam syarikat korporat. Tuan Haji Zainal ni dia kata kita claim duit sokso pun tak dapat lagi, dia kata. Rupanya baru saya tahu dalam sokso pun ada boleh tuntutan. Bayar lambat sikit, SSD kena denda. Brother, dia kata, buat video berkenaan ni, sokso bayar untuk yang satu je. Nombor 2 dan nombor 3 sampai sekarang tak dapat. Bila tanya, jawapannya dalam proses. Yang ni saya tidak begitu faham. Saya mohon maaf pada saudara Zainal, Tuan Haji Zainal, sebab yang saya ingatkan sokso ni, kalau orang tu melakukan kemalangan, ini sudi tempat kerja, kematian, dia baca khairat kematian, rupanya tidak. Rupanya ada ini bantuan-bantuan yang boleh diperolehi daripada sokso. Sebab kita contribute, kita mencarum dalam sokso. Jadi saudara, kalau yang masih bekerja lagi boleh berhubung dengan sokso. Bertanya ya, setiap kerja diberikan 1,200 dari bulan Mac hingga September. Tapi dia kata kami cuma dapat tiap-tiap bulan program 2, setiap kerja yang digajikan sepatutnya dapat 600 bulan. Daripada bulan Oktober hingga Januari tidak dapat hingga sekarang. Dalam jawapan masih dalam permohonan. Ini ada sokso. Jadi saudara boleh berhubung dengan sokso. Bab sokso saya tidak tahu. Saya minta maaf. Tapi kalau kumpulan Sebarang Kerja tu sama malam. Saudara Azli Hamid 50 tahun ke atas tak boleh keluarkan duit. Pula dah. Ini masalah lagi ni. Ada 2 jenis, dia kata ni, saudara Panther, ada 2 jenis. Satu, pekerja diberhentikan start daripada zaman Najib. Kedua, yang pertolongan ke government 600 saja. Ini saya belum dapat memberi pencerahan berhubung dengan sokso. Saya cuba mencari fakta-faktanya. Bagaimana saya nyatakan, saya tidak akan bercakap sesuatu yang saya tidak tahu. Okey, itulah keadaan sekarang ni. Dan kita mengharapkan bahawa saudara bersabar. Tahun baru Cina barang naik. Saudara Aziz Ismail, Datuk ada baik ada makna itu. Biarlah dia nak baik macam mana pun. Cuma hari ini saya tengok dalam wall saya ni tak seronok sikit. Apabila mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir, dia kata bahawa Pakatan Harapan mengamalkan rasuah untuk tubuh Perikatan Nasional. Dia tuduh. Siapa pun tak tahu, semua kita tahu. Apabila nak mewujudkan kerajaan Perikatan Nasional, rasuah lah bagi jawatan. Dia memberi jawatan, menawarkan DLC, macam-macam lah.
Jadi saya ingat Tun Dr. Mahathir tak perlulah nak mengutarakan, sebab dia kata Mahathir menyalahkan ada pemimpin dan kerajaan Perikatan Nasional didukung individu tertentu yang punya rekod jenayah dan kerana itu menyumbang kepada peningkatan amalan rasuah di Malaysia. Mahathir juga menyalahkan punca itu sebagai kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Barang yang lepas jangan dikenang. Tun, saya ingat Tun sekarang ni hadapilah masa depan ini dengan tenang dan fikiran terbuka. Biarlah pimpinan terbaru ni. Tak payah nak bercakap lagi lah. Hari ini Badan Perhubungan UMNO, Badan Perhubungan Negeri, Parti Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Azmin Ali, dia telah pun mengumumkan pembentukan struktur organisasinya untuk menjana kekuatan baru dalam memperkukuhkan keyakinan rakyat. Ini katanya. Dia mengadakan pertemuan bersama pengurusi Parti Pribumi Bersatu Selangor dan Persujaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus. Jadi saya tertanya-tanya lah, sebab PAS sudah buat pendirian dan Kak Undi mereka tak mau bekerjasama dengan PBN. Tapi tak tahulah bila ada pertemuan begitu, mungkin mereka mengubah fikiran, saya tak tahu. Terpulanglah kalau mereka masih lagi nak bersama PBN. Jadi Saudara Haji Azan Hassan, dia bertanya kepada saya, tu tolong ulas gerakan masuk PN. Parti Gerakan menyertai Perikatan Nasional. Bagi saya mereka dah keluar dari Barisan Nasional. Waktu pertandingan di Tanjung Piai, pilihan raya kecil Tanjung Piai, gerakan bertanding secara individu. Dan mereka tentulah mereka tidak lagi berada dalam Barisan Nasional. Perlu diingat ya, dari segi fakta sejarahnya, gerakan ini diasaskan oleh mendiang Lim Chong Yu, mantan Ketua Menteri Pulau Pinang. Lim Chong Yu berasal daripada parti MCA. Apabila ada perbalahan dalam parti MCA, Lim Chong Yu keluar. Bila dia keluar, dia menubuhkan Parti Gerakan. Dan waktu itu mereka menang di Pulau Pinang dan mentadbir Pulau Pinang. Sehinggalah sebelum berakhirnya kekalahan tahun 2018, bila mereka tumbang di Pulau Pinang, ditumbangkan oleh parti DAP. Jadi gerakan ini, mereka adalah parti yang berasaskan kepada multiracial macam DAP. Mereka juga sebenarnya resis. Jadi bagaimanapun bila dia menang, almarhum Tun Razak membentuk Barisan Nasional, mengundang gerakan berada dalam Barisan Nasional. Ini kena jelas ya. Jadi mereka tidak mewakili satu kaum. Parti Gerakan adalah sama dengan parti DAP. Sama. Jadi kalau kita marahkan, kalau siapa nak bekerjasama dengan, bagi saya tak ada masalah dia nak kerja dengan siapa pun. Kerana gerakan adalah parti multiracial. Keahliannya sama dengan DAP. Tuntutannya pun sama dengan DAP. Malahan terkadang gerakan lebih rasis daripada DAP. Saya bukan nak muji mana pihak, sebab saya mengikuti perkembangan daripada zaman Lim Chong Yu. Warga Pulau Pinang tentu tahu. Warga Pulau Pinang tentu tahu apa yang mereka lakukan di Pulau Pinang terhadap bangsa kita. Saya tak naklah untuk mewujudkan perpecahan kaum, tidak. Tetapi jelas apabila gerakan memerintah Pulau Pinang dan kita terasing, orang Melayu akhirnya sedikit demi sedikit terusir daripada Pulau Mutiara dan terpaksa berada di sekitaran kawasan di luar pulau, iaitu di Mertajam, di Matampau, kawasan-kawasan Lugu, sepadan dengan Perak. Sebab mereka benar-benar resis. Tanah-tanah di pulau itu sejak gerakan pemerintah tak ada ruang untuk orang Melayu memilikinya. Malahan ada pula orang Melayunya, pemimpin Melayu waktu itu juga tak sedar diri, gadaikan tanah tu dan jual dan sebagainya. Saudara Rosli Hashim, so Jahid dan Datuk Najib sajalah yang boleh, apa saya kata ni, so ni Rosli Hashim, so Jahid and Datuk Najib sajalah yang boleh pakai dalam UMNO lah ni. MP yang lain semua Ismi Tibai. Saya tak tahu, Saudara Ismi dia memberi pandangan dia begitu, mungkin beliau juga merasa hampa sebagaimana kita rasakan. Kita tak boleh kata hanya Datuk Najib dan Zahid saja. Ramai lagi.
Tapi mereka-mereka yang melakukan kedurjanaan dalam politik yang sering saya katakan, mereka adalah parasit politics. Ya, nak masuk? Okey, nak senyum. Cucu saya ni tiap-tiap kali saya buat live, ini nama cucu saya ni adalah Kamal Amirul Al-Fayad. Lambai dulu, lambai dulu, okey? Aku nak cakap dengan kau, okey dah. Okay. Dia tunggu waktu live, dia nak bersama. Mudah-mudahan cucu saya ini akan menjadi seorang pejuang yang di masa akan datang. Jadi berbalik kepada parti gerakan ini, begitulah keadaannya. Dan hari ini mereka menyertai dengan PPBM. Tak ada makna pada saya, tak ada apa pun. Dan parti gerakan sudah pun dibungkus, dah gulung tikar oleh warga Cina yang menolak. Jadi kalaulah PBM merasakan dengan kemasukan pergerakan menyertai Perikatan Nasional boleh mengundang atau membawa keyakinan pemilih-pemilih Cina, saya kata mereka bolehlah bermimpi di siang hari. Kalau MCA pun hidup segan mati tak mau, ini kan pula gerakan. Dan landai tsunami yang menghantui negara sejak 2 pilihan raya lalu, menolak sama sekali kehadiran gerakan dan MCA. Jadi teruskanlah, kata tak ada masalah. Sebab itu saya melihat kadang-kadang mereka mengatakan bahawa mereka lebih kuat. Betul, saya tak nafikan. Parti Pribumi Bersatu ini kuat kerana sekarang ini Perdana Menterinya adalah Presiden. Tetapi jangan lupa, kekuatan itu bersandarkan hanya kerana pangkat, tapi tidak akan menyerlah peringkat akar umbi. Sebab itu saya bila melihat teman-teman yang lain bercakap kononnya PBM ini mempunyai pengaruh, saya senyum. Orang macam ini kita nak marah tak boleh. Kita nak berbahas dengan mereka, mereka tak boleh terima. Sebab mereka melihat di depan mereka itu ada garisan ringgit Malaysia. Tadi sahabat saya seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Perak. Cuma dia mewakili Parti Amanah. Yang Berhormat Cikgu Yahya Makno, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pasir Panjang di Perak. Dia hantar kiriman pada saya, dia tanya saya, dia kata persoalannya sejauh mana UMNO redha dan merelakan dirinya dicucuk hidung bagai lembu. Ya, tahun ni tahun lembu dalam menghadapi musim pilihan raya umum kali ke-15. Saya kata Yang Berhormat tak faham. UMNO tetap dengan pendiriannya bahawa kita tidak akan bekerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya akan datang. Pilihan raya yang ke-15. Buat macam mana pun, walaupun keseluruhan ahli-ahli parlimen yang mewakili UMNO Barisan Nasional menyertai Perikatan Nasional pun, tetap UMNO bersendirian. Terlepas juga mau bersama dengan Perikatan Nasional, apa nak buat? Sebenarnya saudara, saya nak nyatakan di sini bahawa pelbagai usaha sedang dilakukan untuk membunuh UMNO. Sebab itu saya katakan saya tidak akan percaya dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya tak akan percaya dengan warga dalam PPBM. Matlab mereka tidak lain tidak bukan adalah untuk membunuh UMNO. Jadi warga UMNO kena sedar, kena wake up. Ini bukan lagi wake up call. Anda perlu sedar, rumah anda akan dibakar, rumah anda akan dirobohkan oleh mereka-mereka yang berada di PBN. Ini jelas. Sebab itu saya dah katakan bulan lepas kita berhadapan dengan tuntutan saman oleh 16 orang mantan ataupun bekas-bekas ahli UMNO daripada kawasan Pandan Dalam. Mereka mengukuhkan, tapi mahkamah akan bersidang kabarnya bulan depan. Jika ini berlaku, kalau mahkamah memutuskan UMNO haram sebagaimana peristiwa tahun 1988, UMNO diharamkan oleh mahkamah. Jadi dalam keadaan sekarang ini, sebab saya katakan kalaulah mahkamah itu cuba dipengaruhi oleh pimpinan negara, maka hukumannya begitulah. Dan terbaru apabila adanya tuntutan daripada Parti Pribumi punya pimpinan, Armada dan sebagainya, dan minta supaya Jabatan Pertubuhan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan digesa untuk menyiasat dakwaan yang dibuat di mahkamah bahawa UMNO punya akaun-akaun bank rahsia yang tidak diaudit, yang melanggar Akta Pertubuhan.
Ni kita nak tanya kat dia lah. Apakah parti PBM itu tidak mempunyai akaun rahsia? Semua parti politik mempunyai akaun. Sebab mereka mendapat derma, dapat tajaan. Jadi mereka menyatakan ini berdasarkan kepada apa yang dibincangkan di mahkamah dalam perbicaraan kes 1MDB. Dalam kes tuduhan terhadap Datuk Seri Najib. Saya tak mau mengulas tentang perbicaraan itu, kerana kalau saya mengulas perbicaraan, is contempt of court. Tak boleh. Kita biarkan mahkamah bersidang, biarkan segala butiran-butiran, segala tuduhan, segala pembelaan itu dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Sama ada pihak yang mendakwa ataupun pihak yang membela. Kita dengar dengan lapang dada, dan kita mengharapkan agar hakim benar-benar melaksanakan tugas tanggungjawab mengikut judicial ataupun mengikut penjurian, mengikut fakta-fakta kes. Jangan ada sebarang campur tangan. Itu saja yang kita minta. Dan bagaimanapun bila mereka minta, yang dia kata dakwaan berhubung akaun bank rahsia dibuat oleh pihak pendakwaan dalam saman sita perlu catatan harta berkaitan dengan IMDb oleh kerajaan terhadap OBU Holding dan sebagainya. Bagi saya saya sebagai warga UMNO, memang kita tahu adanya akaun-akaun UMNO selepas UMNO dibubarkan pada tahun 1988. Banyak duit-duit UMNO ini disonglak oleh orang-orang tertentu. Ini fakta. Kerana 1988 waktu itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, dan apabila UMNO diharamkan, beliau menubuhkan UMNO baru. Ini fakta kes. Ini bukan boleh main-main, bukan boleh cerita bahawa UMNO yang ada hari ini memanglah bukanlah UMNO 1946, bukanlah UMNO yang diasaskan pada tahun 1946, tetapi ialah UMNO baru. Kemudian yang dirombak balik kerana mengikut perlembagaan, mengikut pendaftar pertubuhan, kalau lebih daripada 2/3 ahli-ahli UMNO lama itu menyertai UMNO baru, maka bolehlah dikembalikan pula UMNO itu sebagai UMNO baru. Tapi jangan lupa bahawa kes petition terhadap untuk mewujudkan kembali UMNO 1946 itu masih ada lagi. Ini jangan ingat bahawa nak bubar UMNO itu UMNO akan mati, tidak. Tapi berhubung dengan akaun ini, memanglah Dr. Mahathir lebih tahu. Sebab saya teringat waktu Datuk Zahid Hamidi memangku jawatan Presiden UMNO. Yang Bapak Mulia Tengku Razali, beliau mantan pada Menteri Kewangan dan mantan Bendahari UMNO. Dia menghubungi saya, dia kata, Datuk, pesan pada Datuk Zahid, dia kata, tengok jugalah akaun UMNO tu, dia kata. Saya kata, akaun yang mana tu? Dia kata, UMNO ni memang ada banyak duit. Dia kata, sebab UMNO punya pelaburan. Tetapi melalui proksi-proksi tertentu. Kemudian bila dia kata dia tidak yakin yang Bapak Mulia Tengku Adnan yang pernah menjadi bendahari, dia tidak yakin yang Berhormat Dato' Saleh Syed Keruak tahu tentang wang itu. Dia kata besar kemungkinan Datuk Seri Najib tahu. Itu kenyataan yang Bapak Mulia Tengku Razali kepada saya, yang saya sampaikan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan saya tanya, dia kata, macam mana ni, betul ke? Kata, itulah yang dipesan kat Tengku, kerana beliau tahu. Sama dia tidak mahu agar harta-harta UMNO ini dirampok oleh pihak-pihak tertentu. Kerana UMNO waktu itu, sebelumnya pun, zaman 1987, orang banyak mereka-mereka yang menjadi proksi kepada syarikat-syarikat UMNO. Banyak, wangnya bukan sedikit, berbilion. Tetapi akhirnya apa terjadi? Saudara Arif Muluk, Datuk Najib, Datuk Zahid pernah dalam satu tim dengan Anwar Ibrahim. Jadi tak ada masalah bila mereka bergabung. Saudara Arif Muluk, saya nak nyatakan, kalau nak ikut satu tim, semua dalam satu tim. Perdana Menteri hari ini pun berada dalam tim wawasan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa, semua ini adalah DNA UMNO. Cuma sama ada mereka DNA yang setia ataupun DNA yang melihat UMNO ini hanya sekadar seperti rumah tumpangan. Sebab itu yang saya katakan, UMNO ini bukan rumah persundalan. UMNO adalah rumah perjuangan. Dia melahirkan para pejuang bangsa, bukan untuk mereka yang nak mengaut keuntungan. Sebab itu saban hari, setiap hari bila membicarakan soal UMNO, saya mengatakan jangan jadikan UMNO ini seperti rumah persundalan.
Jangan sama-sama sekali. Sebab UMNO pejuang bangsa. Dari awal ia diasaskan. Cuma apabila berlaku masalah pada tahun 1988, apabila UMNO diharamkan, kesan daripada perebutan kuasa oleh mereka yang gilakan kuasa, mereka yang nak berkuasa, mereka yang mencabar orang yang sedang berkuasa. Akhirnya UMNO itu mati di tangga mahkamah. Ini kekhawatiran saya bahawa UMNO ini akan dilakukan seperti begitu. Sebab itu sahabat malam, saya mengatakan bahawa adanya parasit-parasit dan mereka yang durjana. Kedurjanaan mereka, tindakan mereka itu, mereka tak fikir soal kepentingan parti. Mereka tidak fikir soal UMNO itu adalah untuk perjuangan. Yang mereka fikirkan soal tembolo anak bini mereka. Yang mereka fikirkan soal untuk mengawal kekayaan. Yang mereka fikirkan, aku jadi ketua bahagian, aku akan dihidangkan dengan kapet merah. Aku akan diarak dengan kompang. Aku akan dihormati di sana sini. Aku adalah aku. Dan ada pula yang merasakan kalau dia jadi Presiden UMNO, dia jadi Perdana Menteri, maka dia adalah undang-undang. Ini yang pernah dialami oleh UMNO. Rentetan peristiwa ini. Sebab itu saya katakan bahawa mereka ini adalah orang-orang yang durjana, yang berada dalam UMNO. Dan mereka sebenarnya tidak ada kelayakan untuk berada dalam rumah perjuangan. Ini medan perjuangan, bukan sikit. Ini bukan pertempuran. Ini bukan pertempuran main-main. Saudara mungkin boleh cakap, saudara mungkin boleh tuduh UMNO itu, tuduh UMNO ini, tapi saudara kena hayati betul. Kita menghadapi sekarang ini dalam perkembangan dunia tanpa sempadan, lebih teruk lagi, dan dalam keadaan dunia yang merudum ekonominya. Kita harus melakukan regeneration. UMNO memerlukan pembaruan. Dalam saat pembaruan ini yang saya kecewanya apabila wujudnya mereka-mereka yang menjadi orang yang durjana kepada parti kita. Who are they? Takkan saudara tak tahu. Saya berkali-kali mengatakan, ya saudara Sri Jabur pengkhianat pada parti. Sebab apabila Datuk Sri Zahid menyantuni bersama dengan PAS, mewujudkan muafakat nasional, itu adalah satu gendang yang meranjatkan sama sekali mereka yang menentang perpaduan bangsa. Kalau nak bercakap soal perpaduan bangsa, UMNO dengan PAS. Tak usah cakap parti lain. Jangan lupa, UMNO dan PAS bercantum selepas ini kerajaan Pakatan Harapan. Di saat bangsa kita dihina, di saat gajah-gajah Melayu diperleceh, di saat agama Islam diperhina. Jangan lupa dengan ISIS dan sebagainya. Di saat ekonomi orang Melayu tergugat. Tetapi di saat kita membina satu kekuatan itu, ini yang dikatakan mendatangkan mimpi ngeri. 14 September 2019. Ini harus dicatat dalam buku sejarah. Ini harus dilihat dalam sejarah bangsa kita, kebangkitan bangsa untuk menangani kebejatan politik dalam dunia tanpa sepadan. Jangan lupa waktu itu Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan didominasikan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia. So itu saya katakan wujudnya muafakat nasional ini mimpi ngeri kepada mereka. Dan akhirnya mereka menggunakan parasit yang berada dalam rumah UMNO. Mereka yang berada dalam rumah UMNO ini juga ada juga kalangan mereka yang terjebak dalam beberapa masalah untuk dibawa ke mahkamah, yang nak dihadapkan ke mahkamah atas korupsi, atas tuduhan-tuduhan yang tertentu. Mereka ini sudah gelisah. Jadi apabila wujudnya muafakat nasional, mereka ini dilambai oleh pimpinan Parti Pribumi Bersatu. Bila mereka dilambai untuk berada bersama-sama dengan PBM Bersatu, mereka mengundang PBM untuk berada dalam muafakat nasional. Yang saya katakan sahabat malam, mereka ini melakukan kebejatan. Mereka inilah sebenar-benarnya melakukan tindakan yang durjana, memecahkan muafakat nasional. Sebab bila mengundang ular masuk dalam bilik tidur kamu, tunggulah masanya kamu akan dipatuk. Dah saya cakap sahabat malam. Bukan sekali, malahan saya dibenci oleh mereka. Saya kata carry on. Kerana saya khawatir kegusaran saya, muafakat nasional ini akan hancur. Sebab itu bila saya bertanding, saya bertandang ke tingkat 38. Saya tengok di pejabat Presiden UMNO. Ada gambar Tuan Guru Haji Hadi bersama dengan Datuk Zahid Hamidi. Menjulang tangan sama dalam gambar muafakat nasional. Bajunya hijau dan putih. Ini jangan lupa. Saya cuma bertanya mereka berapa lama gambar ini boleh tahan. Kerana saya melihat adanya unsur untuk memecahkan muafakat nasional. Dan terbukti ramalan saya itu menepati.
apabila mereka mengundang, jangan lupa orang yang bertanggungjawab mengundang kehadiran PPBM ini bukan Presiden UMNO, adalah jawatan kuasa teknikal yang dipengusikan oleh Tuan Mat Hassan bersama dengan Tuan Ibrahim daripada PAS. Kalaulah sesuatu berlaku pada Muafakat Nasional, mereka berdua ini jangan lari daripada tanggungjawab, kerana itu keputusan awal. Dan waktu itu setiausahanya adalah Tan Sri Anwar Musa bersama dengan Taqiyuddin. These are the 4 person yang bagi saya yang melakukan kerujanaan terhadap politik Muafakat Nasional. Bila dah masuk begini, berlaku pinang meminang. Akhirnya PAS menyertai Perikatan Nasional. Saya kata apabila PAS buat pengumuman mereka menyertai Perikatan Nasional, saya mengatakan that is the beginning of the fall. Itu adalah bermulanya kehancuran kepada Muafakat Nasional. Sebab memang waktu itu mereka melihat kalau tak dihancurkan Muafakat Nasional ini, mereka akan hancur. Dan hari ini bila Muafakat Nasional tergugat, mereka meneruskan ombak kebangkitan. Tapi jangan risau. Saya tak risau. Apabila saya berbual dengan Yang Muhammad Teguh Razali Hamzah, dia kata tak mengapa. Tak ada dalam sejarah UMNO Barisan Nasional ini bertanding mengharapkan orang lain. Memanglah nadanya nada sombong. Tetapi ini realiti. Sejak daripada 1946, sejak mencapai kemerdekaan, UMNO Perikatan, UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo. Tak ada masalah. Tetapi asalkan ahli-ahlinya jitu, semangatnya kukuh, matlamat perjuangannya jelas. Jelas tidak lain tak bukan untuk memartabatkan agama, bangsa dan tanah air. Dan pimpinan yang ada dalam UMNO tidak ada meletakkan kepentingan diri, tidak meletakkan jawatan. Sebab itu apabila Yang Muhammad Teguh Razali menonjolkan, menyatakan sudah sampai masanya ahli-ahli Parlimen UMNO tarik diri. Di situ kita dapat melihat. Di situ kita dapat melihat sejauh mana mereka benar-benar kasih dan sayang pada parti ataupun mementingkan diri sendiri. Dan waktu itu saya ingat lagi, masa itu di Sabah, Pilihan Kecil Sabah, Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO, dia pun menyatakan bahawa terpulang pada ahli. Dia tak maulah menunjukkan sebagai sikap kuku besi, sikap sebagai satu orang yang mesti ikut cakap diktatorship. Tidak. Dia kata terpulang. Ahli-ahli Parlimen UMNO bebas untuk membuat keputusan dan kita tak paksa. Mau kekal bersama Perikatan Nasional ataupun menarik sokongan. Itu jelas. Pandangan daripada penasihat UMNO, pandangan daripada Presiden UMNO yang tidak mau memperlihatkan sifat-sifat kediktatoran. Dan akhirnya rentetan daripada itu berlakulah gegaran di seluruh negara. Gegarannya apabila ahli-ahli UMNO di bahagian di peringkat akar umbi tidak lagi boleh tahan, tak boleh sabar melihat kebejatan yang dilakukan oleh pimpinan PBM terhadap UMNO. Sebab parti UMNO ini disinggung, parti UMNO ini cuba diharamkan, parti UMNO ini cuba dimusnahkan. Mereka melakukan serangan dari luar dan mereka lakukan serangan dari dalam. Yang masalahnya, mereka yang berada dalam UMNO ini menjadi parasit kepada UMNO, melakukan kerujanaan saban hari. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyelogankan untuk perpaduan bangsa. Perpaduan bangsa apa benda ni? Sama malam saya mengatakan, that doesn't make any sense to me. Kalau kamu mengatakan perpaduan, dan ini juga konon-kononnya direstui oleh pimpinan PAS. Saya pun bertanya juga pada pimpinan PAS. Anda bercakap soal perpaduan. UMNO dipaksa untuk menyantuni PBM. Kenapa PAS tidak mau menyantuni parti apa-apa amanah? Jadi orang kata cakap kena supaya bikin. Cakap kena buat betul. Jangan bercakap berlontar hanya untuk kepentingan kamu. When sesuatu itu ada mendatangkan keberuntungan untuk kamu, kamu kena ikut. Kalau yang ni rugi, jangan ikut. Tak boleh begitu. Jangan dikaburi mata masyarakat warga bangsa. Saudara Muhammad Salari Selamat. Datuk, peruntukan MP UMNO yang menolak PN telah dikurangkan kerana menjadi pembangkang. Ini saya katakan, saya tidak lihat bahawa mereka ada kejujuran. Kejujuran sebagai pemimpin berbeza dengan kejujuran berparti. Dalam parti kita sepatutnya, sebab dulu pun saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju waktu saya berada dalam UMNO, saya bersama-sama dengan pimpinan UMNO dulu apa semua tu. Saya ada masanya kadang-kadang bila kawasan-kawasan yang diwakili oleh parti pembangkang,
kita dera mereka, tak boleh. Ini bukan aroma demokrasi. Sebab aroma demokrasi, yang kalah dia mengakui yang menang, dan yang menang tak boleh menzalimi yang kalah. Jadi kamu dah menang kawasan itu, jadi janganlah kamu menzalimi penduduknya. Pengundi dia tak undi kamu, tak apalah. Bukan satu orang, ini ribuan. Jadi apabila kamu melakukan diskriminasi, ini yang saya cakap dah 5-6 malam dulu, kenapa Tan Sri Muhyiddin melakukan tindakan mendiskriminasikan kawasan-kawasan di mana yang dipimpin oleh pimpinan UMNO, ahli parlimen UMNO yang tidak bersama dengan mereka. Ini bukan satu tindakan gentleman, ini bukan sikap anak jantan, ini bukan satu sikap pemimpin yang berhemah. Ini saban malam saya nyatakan, kita mau melihat kepimpinan yang jitu, yang lain tak ada adalah untuk menyantuni rakyat. We want to talk about leadership. Leadership adalah pemimpin. Kepimpinan tidak hanya you sebagai ketua, tapi sikap you. Pemimpin mesti ada sikap berlapang dada. Pemimpin ada menjadi contoh yang baik. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat bila Parti Pribumi Bersatu ni, dia bukan satu parti yang baik. Semalam saya dah jelaskan, saya dah ceritakan. Dan memang ini jelas tak boleh dinafikan. Kalau mereka nak nafikan, kita dengarlah sekarang ni. Tak dengar pun. Malahan apa yang kita dapat, mereka mahu supaya UMNO diharamkan. Saya nak bagi tahu pada warga Parti Pribumi Bersatu, pengharaman UMNO is not the end of it. Jangan fikir bila UMNO ini diharamkan, kamu boleh kaut warga UMNO itu menyertai parti kamu. No way. No way. Worst come to worst, saya katakan, bahawa mereka akan berdiri di luar. Mereka milih atas pagar, mereka mau melihat. Tapi kamu akan berhadapan dengan Parti Keadilan. Jangan lupa Parti Keadilan juga daripada DNA UMNO. Okey, saya bersetuju. Tak suka dengan Semurid. No, you kena buktikan. Bagaimana dengan Azmin Ali? Okey, kita tolak. Tapi apa dosa orang lain dalam Parti Keadilan? Kita ada Saifuddin Nasution. Ada juga ini, ada apa-apa, ada Datuk Johari. Anak muda apa ini, ahli parlimen ahli parlimen Lemah Pantai, Fazil. Ada juga Puteri Reform, Nurul Izzah. Jadi jangan melihat bahawa bila UMNO ni diharamkan, maka kamu boleh mengaut keuntungan. No way. Malah mendatangkan kebencian pada orang Melayu. Orang Melayu akan bangkit menentang kerana berlakunya sikap kamu yang reda untuk membunuh rumah yang selama ini memperjuangkan bangsanya, kamu bakar. Nah, ini ahli-ahli UMNO peringkat akaun saya tahu. Dan saya yakin juga ini juga akan berlaku di peringkat akaun di kalangan ahli warga PAS. Mereka sudah melihat bahawa penyatuan itu berlaku. Ini jangan ingat bahawa demi penyatuan bangsa daripada Nabi Adam lagi, untuk menyantunkan, untuk menyatukan sesama manusia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Daripada zaman Qabil dan Habil. Baca sejarah, jangan tipu rakyat. Untuk menyantun, tak cuma rakyat nak berpayung di bawah payung kepimpinan yang mana. Selama ini rakyat berpaung di bawah kepimpinan UMNO Barisan Nasional. Apabila kamu sudah cegah UMNO sebagainya, maka akhirnya berbagai macam-macam masalah lah ditimbulkan. Okey, rakyat memilih Pakatan Harapan. Terbukti apa yang mereka lakukan tidak kesampaian. Rakyat bertambah derita. Dan sekarang ni rakyat nak balik. Di saat rakyat mau kembali kepada UMNO Barisan Nasional, di saat itu kamu mengharamkan. Kamu tunggulah. Pasti warga UMNO ataupun rakyat yang cinta damai, mereka tidak akan meredhakan politik yang begitu. Saudara Azmil Saudara Zaini Hikmah pun dia kata ni, itu kata Datuk, tapi 28 MP UMNO kata boleh bersama PBM. Siapa Datuk yang ahli UMNO lain nak kena dengar cakap Datuk? Well, you boleh cakap lah. Saya tak pernah pun apa ini nak suruh orang percaya pada saya. Saya memberi pencerahan. 28 ahli parlimen ini, you ingat 28 ahli parlimen itu akan kekal? No way mereka akan kekal. Saudara bersama dengan PBM, teruskan. Saya tak ada masalah. Tapi nyatakan di mana hala tujunya. Bila hala tuju PBM itu kena jelas. UMNO jelas.
Parti Perjuangan Agama Bangsa dan Negara. That's all. Dan PBM ke mana? Hanya untuk mencari tempat, untuk mencari jawatan. PBM memberi jawatan. Ini merupakan rasuah politik. Yang anda selama malam mengatakan UMNO rasuah ni, PBM tidak melakukan rasuah. Apakah itu bukan namanya korupsi politik, memberi jawatan dan sebagainya untuk mengikat? Saya tahu, bukan saya tak tahu. Sebab itu saya marah pada ni ahli-ahli UMNO. Saya tak marah pada PBM. Berusahalah anda untuk mendapatkan jawatan, mendapat kemenangan. Tengok nanti pilihan raya akan datang. Saya mengharapkan supaya apa yang lakukan sekarang jalan, terus buat. Kita akan adakan pilihan raya umum. Lihat apa yang rakyat akan lakukan. Saya bukan saudara tak tuduh. Saya macam-macam. Saya tidak melihat bahawa kepentingan untuk ini 28 orang. Let them. Sama ada mereka jadi ahli parlimen, mereka jadi menteri dan sebagainya. Kena ingat, mereka mungkin tutang budi. Tapi not with UMNO. Bagi UMNO mereka ini adalah pengkhianat. So anda mau bersama dengan pengkhianat, teruskanlah. Sebab itu saya katakan, pimpinan dalam PBM mereka diri daripada orang-orang yang khianat. Siapa boleh nafikan kenyataan saya bahawa Parti Pribumi Bersatu dipimpin oleh orang-orang yang khianat? Okey, kita cakap. Dari kalangan ahli-ahli UMNO yang menyertai PBM, mereka mengkhianati perjuangan. Setelah mereka didokong oleh warga UMNO, dilonjakkan, dimenangkan sebagai ahli parlimen, mereka sanggup meninggalkan ahli-ahli UMNO untuk mengejar jawatan dan sebagainya. Mereka sanggup mengecewakan ahli UMNO. Bukan mereka berkhianat namanya? Bukan itu kedurjanaan? Bukankah itu namanya durjana? Tak apa, saya tak akan blok. Biarlah nak kata apa pun. Saya nak bagi beritahu sekurang-kurangnya dapat tahu. Tapi saya bagi tahu, mesti kita, you must be agree to disagree. Jangan pula saudara terus menuduh main peribadi. Saya tak setuju. Kemudian di kalangan daripada kumpulan puak-puak Azmin Ali yang 11 orang, tinggal 10 orang sekarang ni, bukankah mereka mengkhianati parti keadilan? Kalau mereka tak khianat, mereka kekal dalam parti keadilan. Kerana mereka khianat, mereka bersama dengan Tasimuddin. 2. Yang ketiga, bukankah kumpulan PBM yang 6 orang, bukan ramai pun, 6 orang, Parti Pribumi Asal, mereka itu mewujudkan Perikatan Nasional kononnya. Bukankah dia berkhianat dengan Tun Dr. Mahathir? Dulu, waktu kamu disingkirkan daripada UMNO, waktu kamu tidak lagi memegang jawatan Timbalan Presiden, kamu bersama dengan Tun Dr. Mahathir mewujudkan PBM, mewujudkan kononnya Pakatan Harapan. Kemudian, bila melihat, waktu itu kamu hanya sebagai menteri biasa saja. Kamu melihat ada berlaku kepincangan, berlaku kebobrokan dalam kepimpinan PBM, dan kamu melihat kebangkitan rakyat, kamu nak lari diri. Kamu khianat pada parti kamu. Kamu tidak membela atau memperbetulkan dari dalam. Sekarang kami, warga UMNO, kami nak betul dari dalam. Parasit UMNO akan pasti kami singkirkan. Saudara siapa ni? Kuazazi, Propagomo, macam itu Datuk, penyatuan ummah. Penyatuan, saya katakan, apa dikatakan penyatuan ummah? Penyatuan ummah UMNO beralih pas. Ini jelas. Sebab kita dah lama bermusuh. Sebab itu yang saya katakan sama malam, waktu terjalinnya muafakat nasional itu, derayan air mata. Tinta yang ditandatangani oleh Dr. Zaid Hamidi dan Tuan Guru Haji Adi adalah tinta yang bersama dengan derayan air mata rakyat menyahut dan melafazkan kesyukuran bahawa bangsa Melayu sudah mula bertaut. Dan kita mahu supaya anjung kuasa di sebenarnya itu tunggaknya orang Melayu. Itu kita punya jelas. Tapi hari ini mereka mereka berbagai naratif. Kononnya UMNO begitu, UMNO begini. Siapa yang mewujudkan bahawa no UMNO, no UMNO, no DAP? Siapa? Tuan Sri Anwar Musa. Sedangkan waktu yang sama dulu, dia juga yang mencadangkan supaya UMNO bekerjasama dengan DAP. Saya pernah berdekat, saya pernah berbincang dengan beliau. Waktu itu beliau mengatakan kita ada dua pilihan. 2 minggu sebelum Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Saya ingat lagi di tingkat 38, saya ada saksi 8 orang. Dia mengatakan we have 2 choice, iaitu sama ada kita bekerjasama dengan Dr. Mahathir yang waktu itu memimpin Pakatan Harapan ataupun dengan Anwar Ibrahim yang ada DAP. Saya nyatakan pada beliau, Tuan Sri takkan tak ada choice lain. Kenapa tidak kita sanggup? No, there's only 2 choice. Nah, bila you kata ada 2 choice, you nak ikat kita untuk ikut cakap you bersama dengan Dr. Mahathir. Kerana you ada agenda. You ada agenda tertentu pada diri you.
Bagilah alasan, kononnya bila berada dalam kerajaan kita boleh menang. Buktikan kali ini, you sekarang ni berada dalam kerajaan, you jadi menteri. Kita nak tengok. Kita nak tengok. Kenapa? Takut. Kenapa mau berlakukan tak cilok? No. Adakan pilihan raya umum. Biar rakyat mengadili. Tak ada masalah. Kita warga cinta damai. Kita bukan nak buat macam perangai di Indonesia, bukan macam di Thailand, bukan macam di Vietnam. Nak bergerak di jalan. No. Kita warga harmonis. Kita menyantuni setiap isu politik ini dengan penuh keharmonian. Bagi mereka yang berada menjadi parasit kepada politik dalam UMNO ini, orang ini akan disingkirkan. Lambat laun pasti akan tersingkir. So saudara nak kata bahawa 28 orang itu melihat bahawa PBM lebih betul daripada UMNO, silakan. Ada saya marah? Tak ada. Cuma saya mengatakan mereka menghancurkan hati dan perasaan warga UMNO. Faizal Yusof, kita minta satu je, Muhyiddin letak jawatan. Saya tak fikir dari situ. Kalau dia letak jawatan, hancur PBM. Tidak mungkin warga PBM akan meredhakan bahawa Tan Sri Muhyiddin akan meletak jawatan. Itu hanyalah sebagai satu wishful thinking. Dan Tan Sri Muhyiddin tidak akan meletak jawatan. Beliau akan berusaha untuk menggamit yakin rakyat. Apa yang dia buat laku sekarang ni, dia cantum itu, cantum ini, panggil gerakan, carry on. Kerana dia sudah melihat hari-hari terakhirnya kian menghampiri. Yuan Kasim suruh Anwar Musa masuk. Saya tak mau sentuh soal peribadi, saya katakan. Tapi saya nak bagi penjarahan bahawa mereka yang khianat pada UMNO tidak akan selamat. Percayalah cakap saya. Kalau UMNO ini dikhianati, kalau anda mewujudkan kedurjanaan dalam parti UMNO, pasti rakyat akan hukum, pasti tidak akan. Sebab UMNO ini terasas bukan dengan sebuah parti yang hanya untuk mengejar jawatan. PBM diasaskan untuk merampas kuasa daripada UMNO. PBM bersekongkol dengan DAP. Jangan lupa. Jangan kata UMNO nak bersekongkol dengan DAP. PBM, Parti Peribumi Bersatu, telah bersekongkol dengan DAP menghancurkan UMNO. Ini jangan lupa, ini naratif yang jelas. Jadi sekarang ini anda nak tunjuk anda baik. Anda yang sudah melakukan perzinaan, anda yang sudah melakukan persundalan di rumah sundal, anda nak tuduh kita pula yang melakukan tindakan begitu. Minta maaf, saya malam ini bahasa saya kasar sedikit. Jangan ingat orang lain semua seperti anda. UMNO tidak diwujudkan untuk mengejar jawatan. UMNO dilahirkan, diwujudkan dengan derayan air mata, dengan semangat, dengan darah, dengan tintisan nyawa orang Melayu untuk memerdekakan negara. Dan kemudian mau mengisi kemerdekaan, membina warga bangsanya, anak-anak bangsanya, dibina dengan kepelbagaian dasar. Akhirnya anak-anak muda boleh dihantar pelajar luar negeri, dan setelah mereka balik, mereka bantai kita, itu masalah lain. Tapi untuk mengatakan UMNO ini sebagaimana rumah mereka, saya minta maaf. Berkali-kali saya katakan, UMNO is not a brothel house. UMNO bukan rumah merah seperti ada di Frankfurt. UMNO bukan hotel. UMNO bukan rumah persinggahan untuk persundalan. UMNO satu saja matlamatnya, demi agama, bangsa dan tanah air. Tidak lain, tidak bukan. Bagi mereka yang nak mengejar jawatan manusia UMNO, tak lama hayat mereka. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.